Bertemu semula jika tadi saya bersama dengan penganalisis politik kita berbincang mengenai strategi Pakatan Harapan menjelang PRU15 akan datang. Kali ini kita nak bersama dengan rakan setugas ataupun wakil Astro Awani Kelantan. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu dulu apa perkongsian yang akan dibawakan. Tapi saya baca sikit antara di sini. Selepas ialah kita tahu selepas 2 tahun tidak diadakan secara besar-besaran bagi mengawal penularan COVID-19, pastinya sambutan Bulan Kebangsaan akan diraikan dengan penuh kemeriahan untuk tahun ini. Dan kita tahu bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pastinya masyarakat berbilang bangsa akan turun bersama meraikan detik kegemilangan ini. Dan ini fokus yang saya nak bawakan ketika ini, fokus yang akan dikongsikan oleh Muhafandi Muhammad sendiri mengenai Cina Peranakan di Kelantan, di mana saya bacakan sikit sejarah yang dikongsikan oleh Muhafandi. Cina Peranakan di Kelantan merupakan kaum minoriti yang datang dari tanah besar Cina sejak lebih 200 tahun lalu dan membelah Laut Cina Selatan dan akhirnya menyusuri Sungai Kelantan sebelum bertapak di sebuah kampung di Tanah Merah berhampiran tebing Sungai Kelantan. Tapi itu sedikit yang dikongsikan oleh Muhafandi. Tapi Muhafandi, mungkin Muhafandi boleh kongsikan menjelang sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Kita tahu dah 2 tahun kita sama-sama tidak meraihkan bulan kemerdekaan ini. Jadi apa keunikan untuk kali ini yang boleh dikongsikan oleh kaum Cina Peranakan di Kelantan ini menjelang sambutan Hari Kebangsaan? Muhafandi. Baik, terima kasih Syaf. Seperti yang Syaf maklumkan sebentar tadi, Cina Peranakan kaum minoriti yang tinggal di Kelantan ini, kita tahu sambutan kemerdekaan diraikan hampir semua rakyat Malaysia, tidak kira berbilang bangsa dan juga kaum, menantikan saat untuk meraihkan saat 31 Ogos itu. Namun apa yang menarik minat saya apabila saya membuat liputan di kawasan kampung, sebuah kampung di Tanah Merah, di Kampung Cetok, sempadan dengan Pasir Mas dan juga Tanah Merah itu, terdapat satu perkampungan Cina yang dikatakan telah wujud lebih 200 tahun yang lalu. Dan di kampung itu juga Syaf, satu-satunya pokok durian yang dikatakan berasal durian kunyit ataupun musang king yang pertama di Kelantan ditanam di kampung tersebut, dan orang Cina lah yang dikatakan menanam pokok tersebut sehingga terkenal sekarang ini serata dunia, serata tempat musang king dari Kelantan ini. Di situ asalnya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan yang menarik minat saya mengenai kebudayaan dan juga kehidupan masyarakat minoriti itu. Mereka tinggal di kampung yang dikelilingi oleh masyarakat Melayu, yang rata-rata di sana orang kata Melayu pure, namun hanya beberapa kampung di kawasan tersebut hanya didiami oleh masyarakat Cina Peranakan ini. Mereka bukan saja berdialek bahasa Kelantan, cakap Kelantan yang fasih, mereka juga mengamalkan cara hidup dan juga pemakanan seperti orang Melayu Kelantan. Mereka berbaju, orang kata kadang-kadang berbaju baju kebaya, memakai baju baju kebangsaan. Bagi kaum lelaki pula mereka memakai semutar ataupun memakai kain pelikat. Orang perempuan pula memakai kain sarung. Itu orang kata seharian ataupun keadaan kehidupan mereka di rumah dan juga di kampung. Mereka juga makan budu, makan ulang-ulaman seperti orang Melayu. Budu yang biasanya terkenal di Kelantan ini hanya untuk masyarakat Melayu yang makan. Namun mereka sebenarnya menikmati budu ataupun makan cara orang Melayu ini telah lama, dan generasi yang ada di situ merupakan generasi yang ketujuh. Mereka mewarisi kebudayaan ini daripada nenek moyang mereka. Dan apa yang saya boleh banggakan, mereka juga boleh berdikir barat. Mereka juga boleh bermain wayang kulit. Bahkan tok dalang mereka juga terdiri daripada orang Cina yang boleh berbahasa Hokkien dan juga berbahasa Melayu. Mereka menerapkan nilai kebudayaan masyarakat Melayu. Mereka mewarisi kebudayaan masyarakat Melayu Kelantan ini kepada anak cucu mereka. Dan ini yang saya banggakan, saya respect, betul-betul respect kaum ini, kerana mereka sendiri kekal cekal tabah untuk terus memertabatkan budaya Melayu, dan pada masa yang sama juga mereka turut menyanjung bahasa Melayu ini. Jadi apa kata Syaf, kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh wakil daripada Persatuan Peranakan Cina Kelantan itu, Syaf. Mereka memang ingin melihatlah, terutama sekali mengingatkan kembali seni dan budaya Cina Peranakan lah terutamanya, yang sudah lama berasimilasi dengan budaya Melayu, dan sebahagian besar mereka ni masih mengamalkan budaya itu
yang ada setengahnya sudah ditinggalkan oleh orang Melayu sendiri ya. Contoh ya, wayang kulit ya, wayang kulit ni tak banyak di Kelantan. Tapi kami masih ada tok dalang Cina ya. Tapi tukang gendang, pemukul gendang tu daripada Melayu lah sebahagian besarnya. Jadi situ kita tengok ya sudah ada perpaduan yang wujud dalam masyarakat Kelantan ini. Dan dari segi bahasa ya, kami walaupun tidak ramai yang boleh berbahasa Melayu standard dengan baik, tapi dalam dialek Kelantan boleh dikatakan 100% lah kami agak fasih dalam berbahasa dialek Kelantan ya. Maknanya penerapan bahasa itu sudah lama wujud ya, dan perpaduan di sini sudah lama wujud. Sebab tu kami adakan di sini pun tidak ada bantahan ya, walaupun sekeliling masyarakat Melayu sekeliling mereka biasalah main menyambut. Saya tengok wayang kulit main pun sudah agak ramai orang Melayu yang hadir menonton ya. Baik, Muhammad Fandi, saya nak tanya juga, kita dah dengar apa yang dikongsikan oleh saudara itu sebentar tadi. Berlaku proses asimilasi di mana mereka berpindah dari tanah besar Cina masuk ke Kelantan dan terus mengamalkan gaya hidup seperti orang Melayu di sana. Jadi mungkin apa dalam pemerhatian Muhammad Fandi sendiri sepanjang berada di kampung tersebut, apa antara budaya dan juga budayalah yang dibawa dari tanah besar Cina yang masih kekal berada di situ? Mungkin boleh kongsikan. Saya melihat seni bina rumah-rumah mereka dan juga keadaan di dalam rumah, dekorasi itu masih lagi orang kata ada unsur budaya daripada Cina seperti mangkuk, hiasan ataupun cara susun atur meja dan juga kerusi di dalam kawasan rumah mereka. Mungkin tradisi itu masih lagi dikekalkan oleh sebahagian kecil masyarakat di kampung tersebut. Namun sebahagian besar mereka, mungkin generasi yang muda-mudi, saya kira mungkin orang kata budaya tersebut tidak lagi diamalkan bagi mereka kerana budaya Melayu telah menyerap dalam jiwa mereka. Dan saya kira cara mereka bercakap, cara mereka orang kata berbicara sesama sendiri menggambarkan begitu erat sekali perpaduan. Bahkan saya dimaklumkan sepanjang mereka berada ataupun tinggal di kampung tersebut, mereka tidak pernah diganggu ataupun diancam oleh orang Melayu ataupun mungkin diganggu gugat ataupun sebagainya. Bahkan mereka merasa begitu bertuah berada di bumi Malaysia ini dan di Kelantan ini. Untuk itu mereka juga telah berkongsi dengan saya bahawasanya kemerdekaan yang kita kecapi ini seharusnya diraikan dan diangkat dan juga diwarisi oleh generasi pada masa akan datang. Begitu berharga, begitu bermakna kemerdekaan buat mereka sehinggakan mereka merasakan untuk mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk ini, masyarakat Melayu, baik Cina, Siam dan sebagainya ini, bahasalah merupakan satu medium penting untuk mereka dapat menyatukan ataupun dapat mewujudkan perpaduan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat Cina di kampung tersebut. Dan Syaf, apa yang boleh saya katakan Syaf, mereka juga boleh kata berdikir barat dan juga bermain wayang kulit dengan karakter-karakter yang seperti mana karakter wayang kulit itu, Pok Dogo, Wak Dalang, apa semua sekalinya. Mereka boleh berbahasa Hokkien dan pada masa yang sama mereka fasih menceritakan orang kata sejarah suatu bangsa, sejarah sesuatu perkara itu dengan orang kata tidak ada perlu merujuk kepada kamus ataupun merujuk kepada sejarah. Mereka seolah-olah merasakan ataupun seolah-olah hafal dia punya sejarah itu dalam diri mereka. Itu yang dapat saya banggakan kerana orang kata budaya wayang kulit ataupun bermain dikir barat ini memerlukan mereka yang begitu mahir untuk bercakap, begitu mahir untuk mendalami ilmu-ilmu dan juga sejarah. Dan sebahagiannya saya kira masyarakat saya seperti saya dan juga generasi muda ini mungkin tidak tahu ataupun mungkin tidak mewarisi budaya bermain wayang kulit ataupun bermain dikir barat itu. Tapi bagi mereka, masyarakat Cina Peranakan ini, mereka begitu fasih. Bahkan sejarah, orang kata sesuatu cerita yang dibawakan itu seolah-olah sebati dalam jiwa mereka. Itu yang saya bangga sekali. Dan apabila saya melihat perkampungan mereka, kebanyakan mereka ini merupakan golongan petani dan sebahagian kecil daripada mereka itu mungkin sudah berhijrah, ada di Kota Baru, mungkin ada luar daripada Kelantan ini, dan sebahagian kecil lagi mungkin orang kata anak-anak generasi muda ini sudah lagi mungkin tidak tinggal di kampung mereka, mereka mungkin mencari pekerjaan di luar. Namun apabila saya memasuki kampung tersebut, saya melihat golongan tua, golongan orang kata yang
berusia 60 tahun ke atas ini, mereka begitu menghormati bahasa Melayu, menghormati bangsa Melayu dan juga begitu sayang untuk mengekalkan identiti bangsa Melayu itu, Syaf. Baik. Muhammad Fandi, ini mungkin soalan saya yang terakhir. Apa perancangan daripada pihak kampung, pihak jatuhan kuasa kampung itu sendiri? Seperti Muhammad Fandi ada terangkan tadi, banyak dalam kalangan mereka, khususnya generasi muda, sudah tidak berada di kampung. Jadi nak mengekalkan keunikan, tradisional dan juga aspek-aspek yang unik dibawa dari tanah besar Cina itu kemudian berkampung dan berasimilasi di kampung di Tanah Merah tersebut. Jadi bagaimana keunikan itu nak dikekalkan memandangkan generasi muda sudah ramai keluar. Jadi apa strategi mereka? Mungkin ada dikongsikan bersama dengan Muhammad Fandi juga. Sebenarnya melalui Persatuan Cina Peranakan itu, mereka telah pun mengadakan kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan melalui agensi seperti MOTEC, TIC dan sebagainya. Mereka telah menjadikan kawasan perkampungan mereka sebagai produk pelancongan. Mereka mendirikan galeri, mereka mengekalkan kesenian rumah mereka. Ada rumah kayu yang bentuk asalnya yang dikatakan telah berusia hampir ataupun lebih daripada 200 tahun yang menjadi simbolik di kampung tersebut. Mereka juga membina galeri, menempatkan pakaian nenek moyang mereka, menempatkan khazanah periuk, khazanah yang bernilai mereka di galeri tersebut. Ini usaha yang saya lihat sebagai usaha yang mereka lakukan agar Cina Peranakan ini budaya ataupun warisan Cina Peranakan ini tidak hilang di telang zaman. Walaupun kita tahu generasi muda banyak yang berhijrah keluar, namun golongan yang ada itu terus memperkasakan dan terus mempertingkatkan usaha mempromosikan kampung mereka melalui produk pelancongan. Saya kira mungkin juga mereka telah pun membukukan kisah mereka dan juga pada masa yang sama juga melalui kerjasama antara kerajaan negeri dan juga MOTEC. Mana-mana pelancong yang berkunjung ke Tanah Merah ataupun melalui ke Tanah Merah pastinya akan dibawa ke kampung tersebut kerana seperti yang saya katakan tadi Syaf, durian kunyit ataupun musangking yang pertama ditanam di Kelantan ini katanya berada di Tanah Merah dan pada masa yang sama juga terdapat monumen dan juga rumah seni bina lama yang menggabungkan seni bina Melayu dan juga Cina itu, Syaf. Baik, terima kasih Wakil Astro Awani Kelantan, Abang Muhammad Fandi Muhammad. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Pastinya dengan perkongsian tersebut boleh menyemarakkan semangat kita dalam sama-sama kita menuju kesambutan Bulan Kebangsaan yang akan diraikan kelak dalam bulan ini bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Terima kasih sekali lagi dan saya kira sekian saja cerita untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.